Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanumi Khadidah binti Muhammad Aziz, nombor matrik 049686. InsyaAllah, pada video kali ini saya akan membentangkan dan menjelaskan tentang hasil terjemahan saya berdasarkan berita ekonomi yang bertajuk Az-Zahabu Yartafi'u wa Tabati'u fi Ta'afi Al-Iqtisadi, yang bermaksud harga emas meningkat dan pemulihan ekonomi semakin perlahan. Baiklah, insya-Allah, sebelum saya teruskan dengan hasil terjemahan saya akan jelaskan beberapa elemen penting yang terdapat dalam proses penterjemahan, iaitu yang pertama, apakah strategi yang saya lakukan sebelum, semasa dan selepas menterjemah. Yang kedua, apakah isu ataupun masalah yang saya peroleh ataupun yang saya hadapi semasa menterjemah. Yang ketiga, apakah solusi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah semasa menterjemah. Yang keempat, apakah istilah-istilah baru yang saya peroleh semasa menterjemah. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, apakah cadangan yang saya boleh usulkan kepada sahabat-sahabat saya untuk menterjemah teks Masdar. Baiklah, mula-mula sekali saya akan jelaskan elemen yang pertama, iaitu apakah strategi yang saya lakukan sebelum, semasa dan selepas menterjemah. Sebelum menterjemah, saya lakukan 3 perkara, iaitu yang pertama, saya pastikan teks yang saya peroleh daripada sumber yang betul dan teks tersebut merupakan teks yang berilmiah. Yang kedua, saya baca teks berulang kali sehingga saya dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dalam teks sumber. Yang ketiga, saya pastikan saya menggunakan pendekatan yang sesuai untuk menterjemah teks sumber. Untuk teks ini, saya menggunakan terjemahan komunikatif untuk menyempurnakan tugasan saya. Semasa menterjemah, saya melakukan 4 perkara, iaitu yang pertama, saya menggunakan platform terjemahan seperti Riverso, Ma'ani, Google Translate dan Kamus Dewi Bahasa Arab Melayu untuk perkataan-perkataan yang saya tidak pasti maksudnya. Yang kedua, saya mencari maklumat tambahan sama ada melalui website ataupun melalui orang-orang yang mahir tentang pelaburan emas. Yang ketiga, saya menggunakan prosedur ataupun teknik-teknik yang bersesuaian untuk terjemahan saya. Dan yang terakhir, saya menyemak kembali terjemahan saya supaya tiada kesalahan yang berlaku di dalam terjemahan itu, sama ada dari segi ejaan ataupun dari segi gaya bahasa ataupun dari segi istilah. Seterusnya, saya akan jelaskan strategi saya selepas menterjemah. Yang pertama, saya peram dahulu terjemahan saya untuk beberapa hari. Dalam proses terjemahan kali ini, saya mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk peram terjemahan saya. Yang kedua, sepanjang tempoh peraman saya gunakan waktu tersebut untuk uji teks terjemahan saya dengan meminta sahabat-sahabat saya dalam jurusan bahasa Arab untuk menyemak hasil terjemahan saya. Yang ketiga, saya juga meminta pertolongan daripada ahli keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang tidak mengambil jurusan bahasa Arab untuk membaca hasil terjemahan saya. Tujuannya adalah untuk saya nilai adakah pembaca sasaran, iaitu keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang tidak mengambil bahasa Arab, mereka faham ataupun tidak hasil terjemahan saya. Yang keempat, setelah saya menerima komen daripada mereka, saya akan sunting dan saya akan tambah baik lagi hasil terjemahan saya. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, saya baca semula terjemahan saya sehinggalah saya berpuas hati. Seterusnya, saya akan jelaskan elemen yang kedua, iaitu apakah masalah yang saya hadapi semasa menterjemah. Dalam proses penterjemahan kali ini, saya menghadapi 3 masalah, iaitu yang pertama, saya sukar untuk memahami mesej yang ingin disampaikan dalam teks sumber kerana kurangnya fahaman terhadap proses pelaburan emas. Yang kedua, saya sukar untuk mencari padanan yang sesuai
bagi istilah-istilah yang terdapat dalam teks sumber. Yang ketiga, dalam teks sumber, harga emas dinyatakan dalam US dollar. Hal ini membuatkan saya sukar untuk mengenal pasti berapakah nilai sebenar dari sudut pandang pembaca sasaran, kerana pembaca sasaran kita adalah berbahasa Melayu. Apakah solusi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam proses penterjemahan saya? Bagi masalah yang pertama, saya sukar untuk memahami mesej yang ingin disampaikan dalam teks sumber. Untuk mengatasi masalah ini, saya banyakkan pembacaan lain dalam akhbar bahasa sasaran untuk memantapkan lagi kefahaman saya terhadap proses pelaburan emas. Bagi masalah yang kedua, saya sukar untuk mencari padanan yang sesuai bagi istilah-istilah yang terdapat dalam teks sumber. Sebagai contoh, Az-Zahbu fi Suqil Furiyah yang membawa maksud harga emas spot. Dalam hal ini, saya membuat sedikit kajian tentang istilah emas spot yang mana saya cari dalam beberapa akhbar lain seperti berita harian. Saya dapati emas spot juga boleh digunakan dengan terjemahan emas pukal. Baiklah, bagi masalah yang terakhir, dalam teks sumber dinyatakan harga emas dengan harga US dollar yang mana menyusahkan ataupun menyukarkan pembaca sasaran untuk memahami berapakah nilai sebenar harga emas dari sudut pandang mereka. Baiklah, untuk mengatasi masalah ini, saya menggunakan website converter USD kepada RM untuk menjelaskan lagi berapakah nilai harga emas dalam teks sumber tersebut. InsyaAllah, sebelum saya teruskan dengan elemen keempat, saya akan jelaskan hasil terjemahan yang telah saya lakukan. Ini adalah tajuk berita ekonomi. Az-Zahbu yartafi'u wa tabati'u fit ta'afi al-iqtisadi. Harga emas meningkat dan pemulihan ekonomi semakin perlahan. Dalam ayat ini, saya menggunakan uslub at-tawdih dan harfiah. At-tawdih di sini iaitu pada perkataan harga. Harga saya tambah dalam ayat ini supaya penutur ataupun pembaca bahasa Melayu, dia faham bahawasanya yang meningkat di sini adalah harga emas. Jika kita buang perkataan harga dan kita letakkan emas meningkat, tajuk ni akan kurang difahami. Apakah yang meningkat di sini? Jadi saya tambahkan harga supaya mereka jelas bahawasanya berita ini ingin menjelaskan tentang harga emas yang semakin meningkat. Baiklah, seterusnya saya terus masuk kepada kolom As-Sulasa. Saya terjemahkan dengan Abu Dhabi, Selasa. Yang di sini saya menggunakan uslub taudih dan ibdal. Taudih di sini kerana saya tambahkan perkataan Abu Dhabi dalam terjemahan dalam teks asal. Kerana di sini saya menggunakan format karangan berita dalam bahasa Melayu yang mana berita mestilah didahulukan dengan nama tempat dalam huruf besar dan diikuti dengan hari. Seperti yang kita tahu, terjemahan akhbar ini daripada Abu Dhabi di sini. Baiklah. Dan ibdal pula saya menggunakan terjemahan ataupun teknik ataupun uslub ibdal kerana pada asalnya as-sulasa berada di belakang irtafa'at as'aruz zahbi, tetapi dalam terjemahan saya letakkan Abu Dhabi Selasa, lepas tu baru masuk peningkatan harga emas. Di sini saya menggunakan kaedah transposisi. Seterusnya, فيما حددت موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة COVID-19. Di sini saya menggunakan uslub isqat yang mana perkataan maujatun jadidah minal isabat yang membawa maksud gelombang baru saya hazafkan daripada ayat ini dan saya terjemahkan dengan penularan jangkitan coronavirus telah memberi ancaman kepada pemulihan ekonomi global kesan daripada pandemik COVID-19. Baiklah, seterusnya virus corona membawa maksud coronavirus menggunakan uslub muhakah COVID-19
diterjemahkan dengan COVID-19 yang membawa maksud menggunakan uslub iktirad. Kemudian al-ma'danul asfar, logam kuning yang menggunakan uslub muhakah. Dan yang terakhir malazin aman yang membawa maksud aset selamat. Di sini saya menggunakan uslub at-takafu. Baiklah, malazin aman jika diterjemahkan secara harfiah membawa maksud tempat selamat. Tetapi saya rasa tempat selamat tidak dapat difahami oleh pembaca sasaran jika kita menggunakan perkataan tersebut di dalam terjemahan. Jadi saya telah membuat sedikit kajian tentang perkataan aset selamat ini yang mana saya membaca beberapa akhbar lain dan saya dapati perkataan aset selamat wujud dan terdapat dalam proses pelaburan emas. Jadi saya putuskan untuk menggunakan perkataan aset selamat yang diterjemahkan dengan malazin aman. Baiklah, seterusnya. Wazad az-zahbi fi suqil furiyah yang membawa maksud harga emas spot ataupun harga emas bukal di pasaran meningkat. Di sini saya menggunakan uslub taudih dan ibdal yang mana az-zahbi fi suqil furiyah membawa maksud harga emas spot. Tetapi jika dibaca oleh pembaca sasaran secara umum, mungkin mereka tidak dapat fahami apakah itu harga emas spot. Jadi saya masukkan sekali dengan makna lain, harga emas bukal. Jadi bila kita letak harga emas bukal, maka senang untuk pembaca sasaran faham mesej yang ingin disampaikan dalam teks ini. Kemudian saya menggunakan uslub ibdal yang mana perkataan wazada yang membawa maksud meningkat, saya letakkan di belakang ayat untuk terjemahan saya. Baiklah. Dalam terjemahan ini juga, $1906.83, saya juga masukkan sekali dengan nilai ringgit Malaysia supaya senang kerana bahasa sasaran kita berbahasa Melayu. Jadi, jika kita letakkan dalam dolar, mungkin mereka sukar untuk faham ataupun untuk bayangkan berapakah nilai sebenar harga emas tu. Jadi saya tambahkan sekali dengan harga dengan mata wang Malaysia iaitu RM7,797.27. Sama juga dengan 7.05 GMT. Saya letakkan sekali dengan waktu Malaysia iaitu pukul 3.05 petang. Supaya pembaca sasaran faham tentang situasi yang berlaku dalam berita ini. Baiklah, seterusnya. Wasa'ada fit ta'amilat al-ajilah. Di sini saya terjemahkan dengan dalam urus niaga. Dalam ayat ini saya menggunakan uslub harfiah dan isqat yang mana al-ajilah saya hazafkan dalam ayat kerana saya tidak dapat kenal pasti apakah maksud al-ajilah. Saya telah menggunakan Reverso, Ma'ani dan beberapa lagi platform lain, namun saya tidak dapat mengenal pasti apakah maksud al-ajilah. Jadi saya putuskan untuk hazaf perkataan itu dan kekalkan ayat lain yang membawa maksud dalam urus niaga. Seterusnya al-wilayat al-mutahaddah yang membawa maksud Amerika Syarikat menggunakan uslub al-muhakah. Baiklah, seterusnya wa'a'lana adadun kabir minad dawli min bainaha al-wilayat al-mutahaddah wa Rusia wa Faransa arqaman qiyasah lil isabat bi Covid 19 yang membawa maksud sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis telah merekodkan jumlah mangsa yang terkorban berikutan COVID-19. Di sini saya menggunakan uslub takafuk dan ibdal yang mana perkataan a'lana jika kita terjemahkan secara harfiah dia membawa maksud mengumumkan. Tetapi dalam ayat ini saya terjemahkan dengan perkataan merekodkan. Baiklah. Dan saya juga menggunakan uslub ibdal yang mana perkataan a'lana ni jika diterjemahkan dalam teks sasaran saya letakkan di belakang ayat. Sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis telah merekodkan. Sedangkan dalam ayat asal wa'a'lana adadun kabir minad dawli min bainaha al-wilayah al-mutahaddah.
Rusia wa Faransa. Baiklah, seterusnya تحدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره. Di sini saya terjemahkan dengan memberi ancaman kepada proses pemulihan ekonomi global. Di sini saya menggunakan uslub iqtisad yang mana perkataan an masarihi dan inhiraf saya hazafkan daripada teks sumber. Baiklah, seterusnya ini adalah teks terjemahan saya. Dan kita masuk terus kepada kolom wahabata muasyar ad-dolar sifrun. Baiklah, seterusnya kita masuk ke perenggan berikutnya. Ini adalah hasil terjemahan saya. Kita boleh masuk terus kepada dalam kotak. Wahabata muasyar ad-dolar 0.1% مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية. Yang membawa maksud tekanan data ekonomi yang kuat menyebabkan indeks mata wang dolar di Amerika Syarikat jatuh 0.1% berbanding pesaingnya iaitu China dan Korea Selatan. Di sini saya menggunakan uslub ibdal yang membawa maksud transposisi yang mana perkataan ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية saya terbalikkan. Jadi ضغط بيانات اقتصادية membawa maksud tekanan data ekonomi yang kuat, saya letakkan di hadapan dan jadilah macam ni. Tekanan data ekonomi yang kuat menyebabkan indeks mata wang dolar di Amerika Syarikat jatuh 0.1% berbanding pesaingnya iaitu China dan Korea Selatan. Kemudian haizi al-amilatul ukhra yang membawa maksud pemegang mata wang lain. Di sini saya menggunakan terjemahan harfiah. Seterusnya وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى yang membawa maksud bagi logam berharga yang lain pula. Di sini saya menggunakan uslub harfiah. Kemudian al-baladium yang membawa maksud palladium yang menggunakan uslub muhakkah. Kemudian al-balatin yang membawa maksud platinum dan menggunakan uslub al-muhakkah. Dalam ayat ini juga $2,381.86 saya terjemahkan juga dengan ringgit Malaysia supaya senang untuk difahami oleh pembaca sasaran. Sama juga seperti harga platinum $878.54. Saya terjemahkan dengan RM3,658.59. Dan perenggan terakhir, perkataan al-fuddah saya terjemahkan dengan perkataan perak yang mana menggunakan uslub at-takafu. Di sini juga saya letakkan sekali nilai ringgit Malaysia untuk $24.47 menjadi RM101.90. Bagi elemen keempat, apakah istilah-istilah baru yang saya peroleh daripada hasil terjemahan saya? Untuk terjemahan berita ekonomi kali ini, saya memperoleh 14 istilah baru, iaitu yang pertama, maujatun jadidah yang bermaksud gelombang baru, ta'afi al-iqtisadil alami, pemulihan ekonomi global, ma'danul asfar, logam kuning, malazin aman, aset selamat, tauqitul Greenwich, GMT, wilayatul mutahaddah, Amerika Syarikat, quyudun jadidah, sekatan baru, muasyarun dolar, indeks dolar, bayanat iktisadiyah, data ekonomi, haizil amilat, pemegang mata wang, al-baladium, palladium, al-uqiyah, ounce, al-balatin, platinum dan yang terakhir al-fuddah iaitu perak. Baiklah,
Elemen yang terakhir ialah apakah cadangan yang saya boleh usulkan kepada sahabat-sahabat untuk menterjemah teks sumber. Di sini saya hadirkan 3 cadangan kepada sahabat-sahabat semua. Yang pertama, banyakkan pembacaan. Apabila kita banyak membaca teks akhbar, tidak kira dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu, secara automatik kita akan terdedah dengan istilah-istilah penting. Ini akan memudahkan kita untuk menterjemah. Yang kedua, meminta bantuan daripada orang yang mahir untuk cek terjemahan kita. Di sini kita boleh meminta bantuan daripada 2 keadaan yang mana kedua-dua keadaan ini saya telah aplikasikan dalam proses penterjemahan saya. Iaitu keadaan yang pertama, meminta bantuan daripada orang yang mahir dalam bahasa teks sumber, iaitu dalam bahasa Arab. Dengan cara ini, kita dapat kenal pasti adakah terjemahan kita sesuai dengan teks sumber. Keadaan yang kedua, kita meminta bantuan daripada orang yang mahir dalam bahasa teks sasaran ataupun teks bahasa Melayu. Hal ini adalah untuk pastikan adakah gaya bahasa, ejaan serta istilah yang kita gunakan dalam bahasa sasaran bersesuaian dengan budaya bahasa tersebut. Yang terakhir iaitu yang ketiga, kita perlulah menggunakan platform Google Translate dengan betul. Untuk menterjemah menggunakan Google Translate, kita perlulah tahu langkah-langkah yang betul untuk menterjemah. Iaitu yang pertama, kita perlulah terjemahkan dahulu bahasa teks sumber ke dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, betulkan dahulu grammar ataupun tata bahasa Inggeris tersebut. Yang ketiga, barulah translate ke dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir, semak dahulu ayat tersebut dan sesuaikan mengikut gaya bahasa Melayu yang betul. Sekian saja hasil terjemahan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.